Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita pagi ini Alhamdulillah adalah Tuan Haji Khairan bin Untuh, mantan pengarah SIRIM Malaysia Timur, yaitu di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Apa kabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Oke Tuan Haji, hari ini kita santai-santai saja. Saya mau tanya nih Tuan Haji, macam manakah peluang halal delivery ini khususnya di Sabah nih Tuan Haji? Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tren masyarakat kini, apabila negara kita dilanda dengan COVID-19 2 tahun yang lalu, ramai di kalangan kita yang telah beralih kepada pemesanan makanan melalui digital. Dan ini sebenarnya akan berterusan walaupun mungkin COVID sudah tidak ada lagi, sebab masyarakat pada hari ini lebih prefer ataupun lebih cenderung untuk mendapatkan bekalan yang diperlukan harian mereka yang berdasarkan kepada digital ini, sampai pada rumah mereka tepat pada waktu dia, dan dia tidak pernah bersusah-susah. Dari segi peluang untuk halal delivery ini, saya melihat benda ini dia akan berkembang agak pesat pada masa akan datang, sebab halal delivery ini di Sabah hanya satu-satunya yang telah dibangunkan oleh sekumpulan anak-anak muda ini, yang dinamakan LT Delivery ini, yang 100% halal. Dan sudah tidak ada lagi semestinya keraguan di kalangan pengguna-pengguna Muslim kita di seluruh Sabah ini. Dan kalau kita melihat juga kepada isu-isu semasa sekarang ini, yang disebabkan oleh sistem-sistem yang lain di negara kita sekarang ini, banyak yang kita katakan meragui ataupun diragui kehalalannya, sebab pengantaran itu boleh jadi ada percampuran antara yang halal dengan yang tidak halal, dan ini adalah menimbulkan satu keraguan kepada pengguna-pengguna, khususnya pengguna Islam. Macam tu Tuan Haji. Oh, jadi kalau kita perasan dia punya tren kalau di Semenanjung nih untuk halal delivery, dia semakin berkembang juga Tuan Haji. Jadi macam di Sabah nih, dia masih di peringkat permulaan kan Tuan Haji, yang Tuan Haji nampak lah kan. Okey, Tuan Haji mau tanya juga nih, ialah macam Tuan Haji ini orang lama yang pastinya mempunyai wisdom, punya mantan pula bertugas di SIRIM, yang mana kita tahu SIRIM ini dia sangat sinonim dengan SME, dengan IKS, dengan PKS, dengan usahawan-usahawan. Jadi menurut Tuan Haji lah, pasaran digital ini untuk 5 ke 10 tahun akan datang, macam mana dia punya pasaran, relate pula dengan halal dengan sektor halal ni Tuan Haji. Okey, melihat kepada kesedaran masyarakat setempat kita sekarang ini mengenai keperluan Islam. Kalau kita sebut keperluan Islam itu berbagai-bagailah, daripada makanan, daripada gunaan Islam yang lain, dia memerlukan yang halal. Dan dari situ kalau kita lihat future anticipation ataupun jangkauan kita, pada saya delivery yang dikatakan 100% halal ini tak ada sebab untuk dia tidak berkembang, disebabkan oleh keinginan masyarakat kita pada hari ini untuk mendapatkan bekalan yang halal. Dan satu lagi, pada masa sama, perkembangan industri di Sabah yang kini sekarang ini sudah memecah lebih 60,000 syarikat IKS atau PKS, yang mana lebih 80% adalah dalam sektor pembuatan, ataupun pilih kata banyaknya juga adalah sektor pembuatan makanan. Dan pembuatan makanan ini pula majoritinya adalah orang-orang kaum bumi putera Sabah. Dan ini juga kalau mereka telah akan dididik melalui pendidikan digital ini, saya rasa ini adalah satu potensi yang besar untuk mereka menembusi pasaran luar.
pasaran luar negara, di mana produk-produk ini juga akan menjadi produk yang berkualiti, produk yang sentiasa mendapat permintaan daripada pelanggan. Nah, cumanya sekarang ini kita perlu ada satu dipanggil satu force yang nak mendidik mereka supaya mereka ini terdidik dari segi apa yang dikatakan penggunaan digital ini. Pada masa sekarang ini banyak syarikat-syarikat IKS ini yang tak tahu apa itu digital. Jadi ini juga yang salah satu cabaran bagi kita untuk kita nak exposekan mereka ini kepada sistem yang baru, sistem alat baru, yaitu penggunaan digital, supaya dia orang ini besok-besok akan menjadi berada di arus perdana dalam perindustrian pembuatan makanan dan sebagainya. Mengapa penting peniaga-peniaga ini untuk zaman sekarang digitalkan dia orang punya kedai ni, Tuan Haji? Ini satu tren yang kita tak boleh tolak. Dunia sekarang ni ke arah untuk mendigitalkan. Pun begitu kalau kita lihat sekarang ini, mana lagi kita nak pakai duit kertas sekarang ni, jarang. Kita sekarang pakai duit duit orang kata duit palsu, duit digital. Betul. Jadi sekarang ni ini sudah keperluan. Mungkin pada masa akan datang tak ada lagi duit fizikal yang kita pegang. Betul. Kita semuanya digital. Walaupun mungkin dekat gerai-gerai itu yang kita sudah recognize dia sebagai satu penggunaan digital dia, dan kita boleh beli dengan digital. Tak ada masalah. Tapi masalah sekarang inilah isu dia, sebab satu knowledge. Mereka ni tak ada knowledge lagi dan dia orang tak terdedah. Dan tugas kita untuk nak mendidik mereka. Tugas inilah yang untuk kita lakukan supaya dia orang ni berada bersama-sama pembangunan arus perdana dalam perindustrian. Walaupun dia orang mungkin setakat gerai, tapi besok-besok insya-Allah mungkin berkembang, dan juga mereka ini jugalah yang merupakan orang-orang yang pembayar zakat. Okey, Tuan Haji mungkin boleh cadangkan bagi sedikit tips ataupun panduan kepada peniaga-peniaga yang terutama yang masih kecil, IKS, PKS ini, mungkin apakah tips panduan untuk bagaimana diorang ini boleh kembangkan lagi diorang punya perniagaan, Tuan Haji? Okey, yang pertama sekali ya, diorang ni kena menambahkan ilmu pengetahuan. Ramai di kalangan peniaga sekarang ini semata-mata terjun dalam perniagaan tanpa ilmu pengetahuan. Akhirnya perniagaan mereka akan bungkus. Dan ini kita tanamkan. Jadi pertama sekali ialah pendidikan, dan ilmu pendidikan ini adalah salah satu untuk memberikan dia orang satu suntikan semangat, satu perkara yang boleh dia orang akan kembangkan perniagaan pada masa akan datang dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang ini. Kalau kita tak ada ilmu untuk satu-satu bidang tu, kan Rasulullah dapat beritahu dengan kita, kalau kita serahkan sesuatu perkara itu pada orang yang bukan bidangnya, maka tunggulah kehancurannya. Dan inilah yang akan sama akan kita lalui kalau kita tak ada ilmu. Yang pertama ilmu. Yang kedua, dia kena rajin-rajin untuk melihat perkembangan, bukan hanya di setakat kawasan persekitaran dia saja. Dia juga kena banyak membaca, dia juga kena banyak melihat contoh-contoh sekarang ni, kemudahan-kemudahan contohnya macam dekat handphone kita sendiri ini. Di sini terlalu banyak yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran yang kita boleh gunakan harian kita. Banyak maklumat-maklumat yang kita boleh tiru ataupun contohi melalui handphone kita ataupun melalui komputer. Yang ketiganya, kita jangan lokek untuk berbelanja sedikit, sebab dalam dunia pada hari ini orang putih sebut nothing is free. Setiap perkara yang kita buat perlukan komitmen untuk kita nak bayar sedikit sebagai permulaan untuk kita nak memulakan suatu perniagaan kita. Ini penting. Maknanya ilmu. Yang kedua, kita juga mempunyai satu sikap minat untuk kita nak melakukan bisnes tersebut. Dan ketiga, jangan lokek untuk kita nak berbelanja, untuk kita nak memulakan perniagaan kita.